Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa, saya minta anda semua subscribe kepada channel YouTube Amran untuk memperkuatkan saya, memperkuatkan perjuangan saya untuk menjadikan Malaysia negara yang lebih baik. Sejak dipecat daripada DAP, saya tidak mewakili mana-mana parti. Saya tak masuk pun mana-mana parti politik. Dan saya anggap perjuangan Amran ini adalah suara yang mewakili golongan-golongan yang tidak ada parti dan tidak non-partisan group yang sebenarnya menjadi penentu kepada keputusan mana-mana PRU ataupun PRK yang akan diadakan selepas ini. Sejak berlakunya Sheraton Move ataupun langkah Sheraton yang mengakibatkan peralihan kuasa ataupun pertukaran kerajaan sejak beberapa minggu yang lalu. Apa yang kita mungkin lupa ialah negara mengalami pertukaran kerajaan tanpa berlakunya sebarang rusuhan, tak ada huru-hara, tak ada demonstrasi dan juga tak ada seperti mana yang berlaku di negara seperti UK, Hong Kong, Indonesia dan sebagainya. Sebenarnya, rakyat negara ini suka apabila kerajaan telah bertukar. Rakyat reda, tenang, menerima peralihan kuasa, menerima kerajaan baru kerana selepas apa yang mereka tengok terjadi dalam kerajaan PH sejak 2014 yang lalu. Pada saya, kerajaan PH adalah sebuah kerajaan yang gagal. Kegagalan Pakatan Harapan bermula apabila mereka gagalkan menunaikan manifesto mereka. Kos sara hidup yang meningkat kononnya akibat GST. Tetapi apabila GST dihapuskan, mereka ganti pula dengan SST yang lebih membebankan. Mereka kata mahu hapuskan tol, mahu mansuhkan tol. Tetapi apa yang berlaku sebaliknya. Mereka memberi diskaun tapi panjangkan pula tempoh pembayaran tol. Mereka kata mereka nak beri gaji minima yang setimpal. Tetapi apa yang berlaku ialah rakyat ditipu. Mereka kata apabila PH naik menjadi kerajaan, hutang negara akan menurun, ringgit akan naik. Tetapi apa yang berlaku? Hutang negara semakin bertambah dan ringgit menjunam pada kadar yang tidak boleh dibayangkan. Dahlah gagal untuk menunaikan manifesto. Mereka juga, PH ini, gagal untuk menguruskan ekonomi dan keadaan menjadi kelang kabut dengan berbagai-bagai isu yang menyentuh perkauman. Melayu jadi marah, Cina jadi bengang, India jadi bosan dan sebagainya yang akhirnya menyebabkan kesatuan sesama kita, perpaduan kaum telah terjejas dengan begitu teruk sekali. Jadi, rakyat reda, rakyat terima, rakyat suka dengan pertukaran kerajaan ini daripada Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional. Rakyat suka, rakyat memberi peluang kepada pertukaran kerajaan kerana mereka sedia lihat Pakatan Harapan tidak mampu berfungsi dan juga mengharapkan Perikatan Nasional sebagai sebuah kerajaan yang baru yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang berpengalaman dapat membantu mereka untuk membina semula negara ini. Hari ini kita berdepan dengan dua masalah yang cukup besar, tuan-tuan. Masalah COVID-19 ini meresahkan ramai orang, membingungkan ramai pihak dan akhirnya akan menyebabkan ekonomi negara menjadi tergugat. Baru-baru ini, kerajaan mengumumkan negara berpotensi untuk kehilangan berbelas-belas bilion ringgit akibat COVID-19. Yang ini akhirnya akan menyebabkan ekonomi menjadi teruk. Ramai orang akan hilang pekerjaan. Yang mana yang kerja pun gaji mungkin akan dikurangkan kerana sektor-sektor penting seperti pengangkutan, hotel dan sebagainya begitu terjejas akibat COVID-19 yang melanda dunia pada hari ini. Ini masalah rakyat. Ini yang dibebangi oleh kita semua selaku rakyat. Yang mana kita faham, kita tahu, kita bimbang apa yang akan berlaku pada negara ini. Setelah berlakunya pertukaran kerajaan daripada Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional, rakyat mengharapkan rakyat kerajaan baru ini akan lebih bersedia untuk menghadapi COVID-19 dan juga kemungkinan berlakunya kegawatan ekonomi dunia akibat virus daripada China ni. Jadi, saya sebagai suara kepada rakyat biasa ini ingin meminta, merayu, menyeru pemimpin yang ada pada hari ini untuk bersyukurlah kerana rakyat tidak memberontak, rakyat tidak mengadakan huru-hara, rakyat tidak berdemonstrasi secara besar-besaran.
walaupun berlakunya pertukaran kerajaan. Jadi, para pemimpin yang ada di atas sana kena prihatin, kena hargai, kena bersyukur kerana rakyat menerima pertukaran kerajaan ini tanpa berlakunya sebarang benda yang negatif yang boleh menjejaskan negara. Jadi, di kalangan pemimpin-pemimpin parti politik, saya harap anda semua bersyukurlah. Bersyukurlah dengan apa yang ada, cukup-cukuplah bergasak sama sendiri, cukup-cukuplah berbalah sama sendiri hanya kerana jawatan, kuasa dan sebagainya. Mana yang dapat jawatan tinggi, mana yang dapat jawatan menteri, tunaikanlah amanah yang telah diberikan. Mana yang tak dapat pula, relaxlah bro. Relaxlah YB. PRU 15 tak lama lagi pun. Seperti yang dikatakan oleh bekas Ketua Hakim Negara dan juga pemuda UMNO baru-baru ini. Kita hentikanlah berbalah. Masih ada juga yang tak bertaubat. Kerana rakyat semakin meluat. Semakin meluat dengan perebutan kuasa ini daripada langkah Sheraton, dah form kerajaan, dah tubuhkan Perikatan Nasional, tapi masih lagi berbalah untuk berebut jawatan pula dalam kabinet. Rakyat dah meluat, tuan-tuan. Rakyat dah menyampah. Jangan sampai nanti satu masa, rakyat boikot pula pilihan raya. Sekarang ini, ramai orang dah bimbang. Bimbang dengan apa yang berlaku, COVID-19, potensi kegawatan ekonomi dan sebagainya. Dan mereka ini, rakyat ini tidak perlu dibebani pula dengan memikirkan perebutan kuasa, perebutan pula jawatan dalam kabinet. Apa ni? Daripada apa yang saya nampak, rakyat menerima pertukaran kerajaan ini sebagai satu rahmat, di mana rakyat tidak langsung mengadakan demonstrasi, huru-hara ataupun rusuhan kerana mereka mahu untuk melihat pertukaran kerajaan ini setelah PH gagal untuk menjadi kerajaan yang baik dan mereka mahu tukar kepada Perikatan Nasional. Perikatan Nasional ini bukan calang-calang. Yang ada di dalamnya adalah pemimpin-pemimpin yang berpengalaman, yang boleh membantu menguruskan negara ini lebih baik daripada Pakatan Harapan dalam menangani dua masalah besar yang terjadi sekarang, iaitu COVID-19 dan juga kegawatan ekonomi yang berkemungkinan akan melanda dunia tak lama lagi. Jadi, saya sekali lagi menggesa agar pemimpin-pemimpin di atas sana, terutama di dalam parti-parti politik dan juga kerajaan, agar berhenti mengeluarkan kenyataan, tak puas hati sana, tak puas hati sini, kerana tak dapat jawatan dan sebagainya. Dan tunggulah PRU 15 nanti, kita tengok parti mana yang akan mendapat lebih banyak kursi, parti mana yang akan jadi PM, parti mana yang akan jadi TPM, dan dari situlah kita move on untuk negara Malaysia yang lebih baik. Pada saya, Muafakat Nasional, terutama UMNO, perlu berbalik kepada dua niat asal yang mereka lakukan untuk masuk kerajaan. Pada saya cukup salute, saya cukup respect dengan UMNO dan PAS kerana apabila mereka memasuki kerajaan, mereka membawa DAP keluar. Mereka berjaya tendang DAP keluar daripada kerajaan. Itulah yang rakyat mahu. Rakyat mahu UMNO dan PAS menjadi semula kerajaan dan tendang DAP keluar daripada kerajaan ini. Dan pastinya, apabila DAP terkeluar, maka PKR juga akan terkeluar dan tidak mencapai impian Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri ke-8. Niat kedua pula ialah UMNO dan PAS masuk dalam kerajaan untuk mempersiapkan diri, memperkuatkan diri untuk menghadapi PRU 15. PRU 15 tak lama lagi pun. Mungkin dalam 2-3 tahun akan datang je. Dan dalam masa inilah apa yang perlu dilakukan oleh UMNO dan PAS ialah mempersiapkan diri, memperkukuhkan diri, mencari dana yang mencukupi untuk menghadapi PRU 15 kerana kali ini PRU 15 adalah level playing field di mana semua parti ada pengaruh, semua parti ada duit, semua parti ada jentera untuk menentang satu sama lain dan menentukan siapakah pemenang pada PRU 15 akan datang. Apa yang perlu dilakukan kita sebagai orang Melayu ialah kita boleh mendesak Kerajaan Perikatan Nasional pada hari ini untuk menjalankan beberapa benda. Antaranya ialah menggiatkan, memperkukuhkan, memperkasakan kempen BMF ataupun Buy Muslim First. Keduanya, kita kena serang. Kita kena aktif di media sosial, di YouTube, Facebook, Instagram dan sebagainya. Kita kena serang DAP habis-habisan. Kerana jatuhnya DAP
maka jatuhlah juga sekutu-sekutunya seperti PAN dan juga PKR. Apa pula yang kita jangan buat? Kita jangan berbalah sama sendiri. Kita jangan berebut jawatan. Kita jangan berebut kuasa. Kerana penentu sebenarnya ialah PRU15, bukan perolehan kuasa baru-baru ini. Saya nak minta UMNO dan PAS mewujudkan gerak kerja yang terbaik. Kerana walaupun saya mengaku saya bukanlah peminat UMNO dan PAS. Kerana saya DAP dulu. Tetapi hari ini saya minta UMNO dan PAS sebagai tunjang kepada kerajaan Melayu Islam yang ada pada hari ini untuk memperkukuhkan diri, mempersiapkan diri, menyediakan satu serangan yang hebat ke atas DAP untuk PRU15 akan datang. Kepada Tun M, anda adalah seorang yang saya sangat hormati. Anda adalah negarawan yang layak untuk mendapat penghormatan sewajarnya. Tetapi Tun, dalam keadaan sekarang, apabila drama politik negara ni tak habis-habis, dikala rakyat berdepan dengan dua masalah terbesar yang akan mungkin memusnahkan masa depan kita, saya harap Tun bersabarlah, bertabahlah dan menunggu sehingga PRU15 untuk Tun melakukan apa jua yang Tun nak lakukan. InsyaAllah, kalau dengan izin Allah, Tun akan dapat jadi PM semula, mungkin itu akan berlaku. Tetapi, buat masa sekarang, saya harap Tun berilah Perikatan Nasional ini, kerajaan baru ini, peluang untuk mereka mentadbir negara kerana Tun sendiri tahu. Banyak masalah di negara ini adalah punca daripada DAP. Jadi, apabila DAP tidak ada lagi dalam kerajaan, insya-Allah Malaysia akan jadi negara yang lebih baik. Saya bukan nak larang Tun gaduh dengan Anwar. Saya bukan nak larang Tun gaduh dengan siapa pun. Tetapi, kalau takdir dia tertulis bahawa anak Tun akan jadi PM, insya-Allah dia akan jadi. Tak ada masalah pun. Kepada Datuk Seri Anwar pula, saya minta anda tokoh yang berpengalaman dalam dunia politik ini. Saya minta Datuk Seri Anwar untuk berhentilah meroyan. Cukup-cukuplah tuduh orang sana pengkhianat, tuduh orang sini pengkhianat dan sebagainya. Saya dimaklumkan bahawa Datuk Seri Anwar mempunyai kesabaran tahap dewa. Jadi gunalah kesabaran itu untuk bertanding pada PRU15 dan berhentilah untuk mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh merunsingkan orang yang berbalah sama sendiri, terutama dengan musuh-musuh politik, terutama musuh-musuh seperti Tun M, PM sendiri dan juga lawan-lawan mereka yang berada dalam pentas yang sama. Jadi, sekali lagi, saya mewakili suara rakyat Malaysia yang tidak ada parti, tidak berparti. Saya minta semua pimpinan, sama ada dalam kerajaan atau pembangkang, untuk kita berhenti berpolitik. Kita berhenti berpolitik kerana rakyat mempunyai dua masalah yang besar. Kita bantu kerajaan sebagai kerajaan, membantu rakyat untuk menyelesaikan masalah COVID-19 dan juga kegawatan ekonomi, terutama mereka-mereka yang kehilangan kerja dan sebagainya. Dan manakala pembangkang pula, tak tahulah sama ada diketuai oleh Tun M ataupun Datuk Seri Anwar, bantulah kerajaan untuk tangani dua masalah ini kerana kalau masalah ini berlanjutan, semua orang akan kalah. Bukan saja pemimpin tidak akan dapat menang pilihan raya, malah rakyat juga akan hidup susah. Ini yang kita tak mahukan. Dan akhir kata, saya tahu video ini ditonton bukan saja oleh orang-orang UMNO, PAS, PKR dan sebagainya, tetapi juga orang-orang bekas parti saya, orang-orang DAP. Saya minta, kalau ada orang-orang DAP yang tengok video ni, saya minta mereka sampaikan salam saya kepada saudara Lim Kit Siang dengan satu pertanyaan. Bila Lim Kit Siang nak bersara? Umumkan persaraan. Betul-betul bersara. Jangan nak jadi pengurusi kelab veteran DAP, jangan nak jadi penasihat agung DAP dan sebagainya. Berhentilah berpolitik secara matang dan tunaikanlah janji anda. Jika Anwar tak jadi PM, maka Lim Kit Siang akan bersara. Saya mengharapkan Lim Kit Siang dan juga banyak lagi pemimpin-pemimpin DAP yang sudah dikira level veteran untuk bersara dan tidak lagi mengeruhkan keadaan dan merosakkan parti dan merosakkan minda rakyat di negara ini. Saya minta Lim Kit Siang cepat-cepatlah
umumkan persaraan dan tengoklah bagaimana DAP boleh membantu kerajaan untuk menangani dua masalah besar iaitu COVID-19 dan juga potensi kegawatan ekonomi yang mungkin melanda negara ini tidak lama lagi. Saya harap semua pihak berhentilah berpolitik. Cukup-cukuplah berpolitik. Cukup-cukuplah berebut kuasa. Cukup-cukuplah berebut jawatan kerana rakyat di luar sana, rakyat yang mengundi kamu, rakyat yang memberi kuasa kepada kamu, mahukan penyelesaian terbaik kalau bukan segera untuk dua masalah ini, COVID-19 dan juga kegawatan ekonomi. Kita bantu rakyat, kita hargai apa yang telah rakyat berikan dan kita pastikan negara ini maju sebagai sebuah negara yang berpotensi, sebuah negara yang ada masa depan dan semoga Malaysia menjadi negara yang lebih baik. Sekian, terima kasih.